Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran yang baru. Di minggu ini kita akan belajar pendidikan kesihatan tahun 2, termasuk tema pemakanan dengan tajuk amalan pemakanan yang sihat dan selamat. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid, kita tengok objektif pembelajaran kita untuk minggu ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menganalisis makanan dan minuman yang boleh menyebabkan berat badan berlebihan serta obesiti. Dan yang kedua, murid-murid akan dapat menilai pengaruh rakan dan media dalam pengambilan makanan serta minuman. So, kriteria kejayaan untuk pembelajaran kita pada minggu ini pula ialah berjaya mengenal pasti jenis makanan yang boleh menyebabkan berat badan berlebihan serta obesiti melalui pengaruh rakan dan media massa. Jelas murid-murid semua? Baik. Okey murid-murid, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan badan sihat dan menarik. Seperti dalam buku teks kamu pada muka surat 98 dan 99. Jom kita ikuti perbualan antara Maisarah dan rakan-rakannya. Okey, ketika waktu rehat di sekolah, okey, Maisarah dan kawan-kawan berada di kantin. So, seorang kawan Maisarah menegur, "Mengapakah Maisarah makan kuih sahaja?" So Maisarah menjawab, dia tak mahu menjadi obes ataupun gemuk. Okey, dia takut jadi gemuk lah. Okey, so makanan yang berlemak dan minuman yang manis dan berkarbonat boleh menggemukkan, Maisarah cakap. So maksudnya makanan-makanan yang berlemak, minuman yang manis dan berkarbonat boleh menyebabkan seseorang itu gemuk. Okey, kemudian Maisarah tanya, macam mana nak elak daripada jadi gemuk? So kawan dia menjawab, makan secara sederhana mengikut keperluan kita. Okey, dan seorang lagi menambah, jangan lupa bersenam. Maksudnya, untuk elak daripada menjadi gemuk, yang pertama, kita jaga makan. Apa yang kita makan, kita jaga. Dan jumlah makanan yang kita makan pun kita jaga juga. Dan yang kedua, kawan dia cakap, jangan lupa bersenam. Bila dah makan, kita kena bersenam. Okey. So, Maisarah tanya pada kawan-kawan dia lagi, kamu makan makanan dan minuman yang tidak berkhasiat? Dia tanya kawan-kawan dia balik. Kawan-kawan dia tu makan ke tak makanan dan minum minuman yang tidak berkhasiat? So, kawan dia menjawab, tidak. Kami amalkan tabiat pemakanan yang sihat. Maksudnya kawan-kawan Maisarah cakap mereka tidak mengamalkan pemakanan yang tidak berkhasiat, tetapi mereka mengamalkan pemakanan yang sihat. Tabiat pemakanan yang sihat. Macam mana? Maksudnya makan mengikut waktu. Okey. Makan dengan bersederhana. Okay, makanan yang dimakan tu yang sihat. Mengikut jumlah pemakanan
yang telah kita pelajari dalam pembelajaran yang lalu. Okay. So, daripada perbualan Maisarah tadi, berat badan berlebihan, gemuk dan obesiti tu apa? Macam mana boleh berlaku? Okey, kita tengok Okey, berat badan berlebihan berlaku apabila anda makan makanan dalam jumlah yang banyak. Maksudnya sekali makan tu makan banyak. Okey. Lebih daripada apa yang boleh ataupun apa yang diperlukan oleh badan. Okey, so kalori yang lebih ini akan disimpan di dalam tubuh badan sebagai lemak. Sebab tu kalau tengok pada perbualan Maisarah dengan rakan dia tadi, rakan dia mengatakan untuk elak daripada menjadi gemuk, kamu kena makan secara bersederhana. Makan ikut keperluan. Jangan makan lebih daripada keperluan. Okey. So, berlebihan berat badan dan kegemukan ataupun obesiti adalah akibat daripada pengambilan kalori yang berlebihan tadi. Maksudnya kalori yang kamu perlukan sedikit tapi kamu makan dengan jumlah yang banyak. So, bila kamu makan yang banyak, jumlah kalori yang berlebihan tu akan disimpan di dalam badan dalam bentuk lemak. So bila lemak makin bertambah dalam badan kita, lama kelamaan kita akan menjadi gemuk. Bermula dengan berat badan berlebihan, kemudian menjadi gemuk dan akhir sekali dia akan menjadi obesiti. Okey. So, maksudnya punca berlaku berat badan berlebihan, gemuk dan obesiti ni adalah akibat pengambilan kalori yang berlebihan. Okey. So, berat badan berlebihan, gemuk dan obesiti ni tidak berlaku dalam masa yang singkat. Dia mengambil masa yang panjang. Sebab tu cikgu cakap tadi, bila kita makan banyak, kalori yang berlebihan tu tukar jadi lemak dalam badan kita. So bila kita makan banyak, so lemak tu akan bertambah. Dia akan bertambah. So dia ambil masa yang lama. Bukan kita makan hari ni terus gemuk esok, tak. Benda tu dia bertambah bila kita makan berlebihan, lebih daripada keperluan kita, dia akan bertambah lemak dalam badan. So dalam tempoh masa beberapa bulan ataupun makan tahun, maka akan berlakulah gemuk ataupun obesiti. Faham semua? Okey, jelas Baik. Sekarang murid-murid tengok muka surat 100. Okey, 100. Okay, ini adalah pengaruh rakan ataupun media tentang makanan yang tidak berkhasiat. Media massa ni apa? Media sosial, media TV, surat khabar dan sebagainya. Itu media massa lah. Okey. So media massa ni adalah merupakan pengaruh utama lah kepada rakyat Malaysia yang mengalami berat badan berlebihan, kegemukan dan obesiti. Sebab apa? Sebab iklan-iklan yang dipaparkan daripada TV, media massa dan sebagainya tu sangat menarik. Ada orang bila tengok iklan yang best, dia terpengaruh. Okey. So tengok pada buku teks muka surat 100 So di situ kalau kita tengok Daniel dia terpengaruh dengan iklan yang dia tengok di TV berkenaan dengan
mi segera yang baru, jenama baru yang dikeluarkan. Okey. So, dia mengajak kawan-kawan untuk mencuba makanan mi segera tu. Mi segera makanan yang tidak berkhasiat. Murid-murid semua. Okay, tetapi kawan dia, salah seorang pada kawannya, mengingatkan mereka dan menasihati Daniel dan kawan dia, Chi Kiong. Okay? Bahawa jangan mudah terpengaruh dengan iklan. Okay? Sebab apa? Sebab makanan tidak semestinya berkhasiat. Maksudnya ada makanan daripada iklan-iklan yang kita tengok, tidak semestinya makanan itu makanan yang berkhasiat. Yang kedua, jangan terpengaruh juga dengan ajakan rakan sebaya. Okay? Kita tengoklah. Kalau kawan ada mengajak untuk makan sesuatu benda, tengok makanan tu macam mana. Adakah makanan tu jenis makanan yang berkhasiat ataupun tidak. Okay, kalau tidak, kita jangan mudah terpengaruh. Okay? Okay. Sekarang saya guna kamu tengok penyediaan sarapan yang ringkas. Maksudnya menu sarapan yang berkhasiat. So kita tengok penyediaan bahan-bahan untuk menghasilkan menu sarapan yang ringkas, iaitu sandwich telur. Sebab tajuk pembelajaran kita adalah pemakanan. Okay? Amalan pemakanan yang sihat dan selamat. So untuk penyediaan sarapan ringkas ni, kita perlukan bahan-bahan. Yang pertama, roti. Yang kedua, telur yang sudah direbus. Seterusnya sayur. Okay, sayur ni terpulang pada kamu lah. Kamu gunakan sayur yang kamu suka. Ada orang dia suka makan timun tapi tak suka tomato. So kamu sediakanlah sayur yang kamu suka. Okay. Kemudian sos, mayonis, lada dan mentega. Okay, so sediakan bahan-bahan ni. Kemudian kita akan buat sandwich telur. Okay. Jom kita tengok cara penyediaan sandwich telur.
Okey. Sekarang murid-murid, kita tengok tugasan untuk minggu ini. Tugasan yang pertama, sediakan bahan-bahan untuk menghasilkan sarapan pagi tadi. Penyediaan sarapan ringkas tadi, iaitu sandwich telur. Minta bantuan ibu bapa ataupun orang dewasa untuk penyediaan bahan-bahan yang diperlukan. Kalau perlu potong dan sebagainya, minta tolong ibu bapa ataupun kakak abang kamu. Kemudian sediakan, kamu buatlah rakam video proses menghasilkan sandwich telur tadi. So minta bantuan ahli keluarga kamu untuk merakam video kamu menyediakan menghasilkan sandwich telur. Kamu boleh ikut video yang cikgu tunjukkan tadilah cara nak buat sandwich telur. Dan bila dah selesai, hantar rakaman video kamu menghasilkan sandwich tadi menggunakan link yang telah cikgu sediakan. So link untuk menghantar tugasan cikgu letakkan dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram group kelas kamu. Jelas murid-murid? Baik. Tugasan yang kedua, buat latihan pengukuhan, iaitu latihan uji minda seperti dalam buku teks muka surat 101. Cikgu dah letak gambar di sebelah lah. Tengok latihan macam dalam gambar yang cikgu letak pada slide cikgu ni. Salin semula soalan dan lukis gambar yang terdapat dalam latihan tersebut. Untuk latihan ni, kamu murid-murid tidak dibenarkan untuk melekat gambar. Semua kamu kena lukis, kamu kena tulis. So buat dalam buku tulis TJK. Latihan ni buat dalam tulis TJK. Ambil gambar latihan yang telah siap dan hantarkan tugasan menggunakan link yang telah cikgu sediakan. Murid-murid. So itu saja sesi pembelajaran kita pada minggu ini. Sebelum cikgu mengakhiri video pengajaran cikgu nak mohon kerjasama. Cikgu nak ingatkan kamu, murid-murid semua, untuk mengisi kehadiran menggunakan link yang cikgu sediakan dan buat tugasan dan hantar pada cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.